Alright, so ini antara muka hadapan untuk aplikasi ini. First kali di muka depan kita hanya ada 4 function utama untuk internal parcel delivery system. Dan di bahagian bawah ni kita boleh tengok ada 3 tab, home tab, news tab dan juga profile tab. Home tab khas untuk aplikasi ini, dan kemudian news tab ialah di mana kita boleh letakkan berita-berita utama bagi company untuk bekerja lah. So kat sini sebagai contoh saya just letak 3 ni, dan kita memang ada admin panel lah, admin dashboard yang saya dah sediakan, saya dah develop juga menggunakan PHP dan MySQL untuk memudahkan admin aplikasi ni mengupdate semua data dalam ni menggunakan komputer lah. Okay, so dan terakhir sekali di sini bahagian profile ni just hanya untuk membaiki password lah bagi aplikasi ni, sebab semua data-data profile ni sebenarnya dah ada dalam sistem sedia ada lah. So kita tak perlu nak create yang baru, kita just akan tarik data-data ni daripada sistem sedia ada masuk ke dalam aplikasi ni. Okay, so moving on. Kalau kat sini kita boleh tarik side screen, ada satu tambahan lagi kat sini iaitu product of the month. Okay, so ni sebagai contoh company, sebab company ni kami adalah company pharmaceutical, so banyak produk-produk kesihatan lah yang dijual, dan ni salah satunya. Kalau ini just sebagai idea saya lah, kalau macam pihak management nak menghadiahkan pekerja-pekerja staff dengan product of the month, di mana mungkin mereka boleh buat sale dan ada link untuk terus buy. Tapi link ni bukanlah maksud kita boleh terus direct beli di dalam aplikasi ni, tapi ia akan di link ke aplikasi official, website official company kami, iaitu egreenbiz.com.my. So bila kita tekan buy, dia akan pergi ke aplikasi tersebut lah. Okay, alright, so sekarang kita pergi ke fungsi utama company aplikasi ni. Okay, so first kali ialah bila kita nak membuat kita nak menghantar satu barang, kita boleh klik pada icon send. Okay, dan di sini secara direct maklumat kita akan terpapar. Kemudian kita just search nama sesiapa yang kita ingin hantarkan parcel tersebut. Dan akan gunakan nama kawan saya yang berada di Bangi, iaitu Encik Lee. Okay, so nama dia Lee Wei Kuang. So saya akan just klik pada nama dia. Okay, dan data kedudukannya akan terus terpapar, dan kemudian saya just create QR code ni. Bila saya create QR code ni, bermakna saya telah create satu waybill lah, di mana okay, dan kemudian waybill ni saya boleh save dan print dia lah. So bila saya dah save dia dan saya akan boleh print dia, saya akan tampalkan waybill ini pada parcel yang saya nak hantar. Okay, kemudian kita move kepada the second function. Bila saya dah ada, saya dah tampal, kemudian sekarang saya nak hantar parcel tu, saya harus melalui, kalau macam di branch saya iaitu di TTDI, saya perlu menghantar parcel tersebut kepada section GA ataupun General Affair. So di sini saya boleh tengok lah, sebenarnya ini waybill yang saya dah create tadi. Kalau macam saya terlupa nak save ataupun terhilang, ataupun sama ni kalau saya nak batalkan waybill tersebut pun, saya boleh klik kat sini nak cancel. Okay, so kalau tak, saya just download, kemudian saya akan scan tracking number tadi untuk mengaktifkan
saya punya waybill lah. Bila saya dah scan, dia akan keluar sebagai parcel activated di sini, seperti ini. Parcel activated. Dan once ada saja sampai kepada orang GA, orang di bahagian GA, mereka akan scan juga. Dan bila dia orang scan, dia orang boleh pilih sama ada dia orang nak pick up ataupun nak complete the delivery. But actually complete delivery hanya dikhaskan untuk penerima lah. Macam dalam kes ni tadi, untuk Li Wei Kuang lah. Okay, so bila GA dah scan, dan data ni akan diupdate lah. So dia akan jadi in transit, dan kita boleh tengok kat sini saja sebenarnya kalau kita nak tengok status. Kalau tak, kita just boleh juga insert tracking number tadi dan akan keluar. Sebagai contoh, kita ambil yang dah siap. Okey, seperti ini yang last kali ni kan, pasal delivered kan, 55311. Okey, jom kita try scan dia. Kita try tengok. 1 dan 5. Okey, so ini kita boleh nampak susun galur macam mana perjalanan parcel tu lah. First kali ialah sender preparing macam saya lah. Kemudian dia akan pergi ke in transit. Disebabkan GA unit sudah mengambil saya punya parcel. Kemudian selepas tu FA unit di Bangi pula akan mengambil alih scan parcel tersebut dan kemudian di deliver kepada Mr. Tom. Okey, itulah dia function aplikasi ini, dan objektifnya adalah untuk memudahkan urusan penghantaran delivery parcel, dan kita boleh track di mana parcel kita sekarang. Sebelum ini kita tidak menggunakan apa-apa aplikasi dan hanya menggunakan form. So kita harus turunlah ke GA, bahagian GA, untuk melihat sama ada barang sudah ada atau tidak. Dan kadang-kadang form, bila kita gunakan form, seperti biasalah, datanya tidak disimpan lah dengan rapi. So macam ni, kita semua data kita dah simpan di dalam database. Kita boleh membuat pelbagai, dan sebenarnya kita ada dashboard juga yang saya dah sediakan di dalam admin panel. Nanti kalau berminat, saya akan tunjukkan admin panel pula macam mana kita punya admin system, admin dashboard yang bertindak untuk manage aplikasi ni. Kat sana kita boleh tengok data analitik juga, bukan hanya untuk update. So daripada data analitik tu, macam-macam pembaikan yang kita boleh lakukan terhadap sistem delivery bagi company kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih.